أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين رب سهل ويسر علي يا ميسر كل عسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله والحمد لله رب العالمين Tasakana 27 kita pada halaman surat 27 pertanyaan sekalian barang yang jatuh ia pada zaman sahabat Nabi sudah. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Pertanyaan, maknanya ini satu soalan, satu pertanyaan. Bunyinya sekalian barang yang jatuh ia, semua barang yang berlaku, jatuh makna berlaku pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radhiya anhum. Apa barang daripada perkara-perkara yang tiada sorah, tidak sebut dengan secara terus terang, itu sorah. Perkara berlaku di masa sahabat, perkara ni tak sebut dengan secara betul-betul dengan sebut nama dia, sebut perkaranya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tu tak ada dengan secara betul-betul. Cakap ini nama cakap kemas. Al-Quran kesemua perkara ada di dalamnya. Quran dia sorah, dia sebut semua perkara. Cuma ada kala dia sebut dengan nama perkara itu betul-betul. Ada kalanya kita nak tahu perkara tu, kita tak nampak nama dia, kena tahu melalui cara lain. Nisbah dengan kita, kita nampak perkara hak betul-betul saja, hak dalam-dalam, hak dengan secara cara lain tu kita tak tahu. Oleh itu tajuk kitanya perkara berlaku di masa sahabat, perkara tu tak sebut betul-betul di dalam Al-Quran dan hadis. Macam mana?
Tak sebut betul-betul perkara ni berlaku di masa sahabat, seperti disebutkan Sayyidina pada selawatkan Nabi. Masa ketika selawat kepada Nabi sebut kata Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak kala membaca khutbah oleh Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar bila dia baca khutbah dia sebut Sayyiduna kepada Nabi. Maka sebut Sayyiduna ni tidak sebut dengan cara sarah di dalam Al-Quran ketika selawat. Tak sebut dengan secara terus terang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dengan secara tunjuk-tunjuk jauh-jauh, itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, ada. Dengan cara betul tak ada. Satu, itu berlaku di masa sahabat. Ibnu Mas'ud dia kata Sayyidul Mursalin. Atau cara Ibnu Mas'ud dia ajar tabi'in berselawat. Dia kata bila kamu berselawat ke atas Nabi, hendaklah kamu berselawat dengan bentuk selawat yang elok, kerana selawat kamu itu dibentang, ditunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya selawat kita ni masa sahabat kau, masa tabi'in, masa kita sekarang, bila kita selawat kepada Nabi, selawat kita ni malaikat ambil ditunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ini Syanung bin Syanung selawat kepada engkau begini wahai Rasulullah. Tunjuk, Rasulullah tahu kita selawat kepada dia. Oleh itu bila selawat kita ditunjuk, dibentang kepada Rasulullah, maka tak layaklah, tak munasabah kita nak selawat dengan selawat yang huduh-huduh. Selawat yang huduh-huduh. Kalau kita berdepan betul, tentu kita malu bila tunjuk selawat kita yang huduh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu Ibnu Mas'ud ditanya macam mana kami nak selawat yang elok. Dengan selawat yang elok, Ibnu Mas'ud kata kalian berkata begini, qulu Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin. Bentuk selawat begini pun tak ada di masa Rasulullah. Tak ada. Dan sebut sayyidul mursalin, sayyid tu pun tak ada. Selawat di masa Rasulullah tak ada, ada di masa sahabat. Dan diaulkan masalah pusaka, masalah pesaka. Kalau kami petani, dia tak kata pusaka, dia kata pesaka. Pesaka. Kalau kita saudara kita Indonesia kat sini panggil pusaka. Pesaka peninggalan yang mati dia. Bila harta dibagi, harta 6, maknanya pembahagian 6. Orang yang terimanya dapat 7. Asalnya 6. Orang yang terima pesaka berhajat kepada 7 bahagian. Nak buat macam mana? Kena kita ulkan. Yang 6 itu kita jadikan 7. Jadi kecilkan bahagian, banyakkan bilangan. Kalau 60,000, kita kena kecilkan 10,000 itu supaya naik jadi 7 bahagian. Boleh 1, 2, 1, 2, 3. Itu nama dia ul. Bahasa petani kata ul ni dia panggil ruwet. Kalau kita tanam padi yang pokok besar-besar banyak ada 20, kita cabut sebahagiannya diletak kat yang lain dah.
Itu tak ada pada masa Rasulullah. Masalah aul ada pada masa sahabat. Cara bahagi pesaka. Dan sembahyang tarawih 20 rakaat 10 salam serta berjamaah pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dua-dua ni berlaku di masa Sayyidina Umar. Aul masalah pesaka semaya tarawih 20 rakaat dengan secara berjamaah berlaku di masa Sayyidina Umar, tak berlaku di masa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dibangkan 2 kali pada sembahyang jemaah pada masa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Masa Rasulullah azan hari Jumaat 1 kali saja ketika khatib di atas mimbar. Ketika Rasulullah naik mimbar, Tok Bilal ataupun muazzin dia, Rasulullah azan 1 kali saja. Tak ada azan masuk waktu, kemudian azan yang kedua ketika khatib naik mimbar, tak ada. Berlaku di masa Sayyidina Uthman. Di masa Sayyidina Uthman dia azan 2 kali. Masuk waktu 1 kali, ketika khatib naik mimbar 1 kali. Maka demikian itu bid'ahkah atau tiada? Itu soalannya. Semua perkara yang berlaku itu adakah dinama bid'ah atau tidak dinamakan bid'ah? Dan jika ada ia demikian itu bid'ah, maka adakah ia bid'ah dhalalah? Kalau kata bid'ah, bid'ah itu dhalalah ke bukan dhalalah? Jawab, segala barang yang tersebut bid'ah lughawiyah. Baca dia. Bid'ah bangsa lughah. Bid'ah di segi bahasa Arab termasuk bid'ah lughawiyah. Di dalam bahasa Arab nama bid'ah. Apa maksud bid'ah lughawiyah di dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab bid'ah makna perkara yang diada-adakan, perkara yang direkoh-rekohkan, perkara yang dibuat dengan tidak ada contoh. Dulu tak ada perkara ni, kita mari usaha buat. Seperti kereta api, kapal terbang, motosikal, basikal, handphone, semua ni nama dia bid'ah di dalam bahasa Arab, iaitu perkara yang baru ada, tidak ada contoh yang sebelumnya. Bagi benda mukhtara', benda yang direkakan. Sebab tu Allah dia disifatkan dia dengan kata dia badi'us samawati wal ard. Dia yang membid'ahkan langit dan bumi. Mana dia mengadakan, dia ciptakan langit bumi dengan dia reka dengan tidak ada contoh yang sebelumnya. Desain langit bumi ni bukan ada sebelum daripada Allah cipta dia, ada dah desain dia, sudah hilang satu masa Allah mengembalikan desain itu, bukan. Allah buat dengan dia reka, aku nak buat macam ni dengan ilmu dia, dengan pengalaman. Kalau kita manusia, Allah tak panggil pengalaman, makna ilmu dia yang tinggi, ilmu dia yang luas. Itu makna bid'ah di segi bahasa, bukan bid'ah syar'iyah, bukan bid'ah di segi syarak, bukan bid'ah di dalam hukum syarak. Maknanya di sana bid'ah dibahagi 2. Ada bid'ah lughawiyah, ada bid'ah syar'iyah. Itu maknanya. Bid'ah lughawiyah dia luas, lebih luas. Seperti kita kata bandingnya seperti as-saum, puasa tu. As-saum di segi bahasa makna menahan, makna break, tak makan, tak minum, tak bercakap, tak pakai pakaian,
dia patan, dia tahankan diri dia daripada satu perkara. Dia boleh bercakap tapi dia tahan diri daripada bercakap. Nama saum di dalam lughah, nama al-imsak. Adapun di dalam agama iaitu imsak, kita tahan diri daripada beberapa perkara yang tertentu yang dipanggil dengan muftirat, perkara yang membatalkan puasa saja. Hak tu saja nama dia puasa pada syarak. Haji makna menuju. Bila kita menuju kepada satu tempat, menuju kepada satu orang, nama dia bahasa Arab nama hajj. Kita ada letak simpan barang kat tiang, kita tuju hadap nak ambil barang kat tiang itu, nama kita hajj. Kita menuju kepada tiang. Kita menuju kepada seorang, menuju kepada sawah, katakanlah, itu nama hajj luah di segi bahasa. Adapun pada syarak, menuju kepada Baitullah dengan kaifiat yang tertentu, dengan cara yang tertentu, dengan niat di mikotnya, kemudian pergi berkeliling Kaabah Baitullah, selepasnya bersa'i, itu nama dia haji atau umrah. Pada syarak. Syarak ni khusus, makna dia sepit sikit. Begitulah bid'ah, makna dia di segi bahasa luah, makna dia pada syarak sepit. Maknanya bid'ah di dalam syarak ni sedikit bilangannya, sikit lah. Kalau bid'ah di dalam lughah ini banyak. Langit bumi boleh panggil bid'ah, bentuk kain baju kita boleh panggil bid'ah, boleh panggil bid'ah ke semua. Kamera kita ke semua dipanggil bid'ah. Sebab apa boleh kata panggil bid'ah lughawiyah, tak panggil bid'ah syar'iyah? Apa beza, apa erti bid'ah kedua-dua itu? Kerana bid'ah syar'iyah itu barang yang tiada berdiri dalil syarak atas bahawasanya wajib atau sunat, sama ada diperbuatkan dia pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tiada. Itu bid'ah pada syarak. Yang syarak panggil bid'ah perkara baru berlaku. Perkara yang berlaku itu tidak ada dalil di dalam syarak, tidak ada dalil daripada Quran di atas suruhnya dan di atas larangnya. Tak ada disuruh. Barang yang tiada berdiri dalil syarak atas bahawasanya wajib. Wajib tu makna disuruh sebagai suruh putus. Benda ni tak ada di dalam Al-Quran, tak ada di dalam hadis. Tidak disuruh di dalam Quran, tidak suruh di dalam hadis, tidak disuruh di dalam ijma', tidak disuruh di dalam qiyas. Semua dalil-dalil syarak tu tak ada disuruh dia. Suruh tu dengan secara wajib atau suruh dengan secara sunat. Tak disuruh perkara tu dengan dalil syarak. Perkara itu sama ada Rasulullah mengerja tak mengerja, itu tidak hubung kait. Nak nama bid'ah pada syarak, kena ingat, bid'ah di dalam agama, hak agama panggil bid'ah, dia tidak hubung kait dengan Nabi mengerja, dengan Nabi tidak mengerja. Dia hubung kait dengan apa? Dia hubung kait dengan dalil syarak. Itu poin yang kita kena pegang. Yang kita kena pegang, yang kita kena tahu untuk kita nak buat pengukuran, kita nak buat neraca, untuk kita nak timbang yang betul salah, bid'ah tak bid'ah kat situ. Bila perkara yang ada dalil daripada Quran dan hadis menunjuk di atas disuruhnya, perkara itu tentu bukan bid'ah pada syarak. Sama ada Rasulullah kerja, Rasulullah tak kerja, bukan bid'ah tentu pada syarak. Itu maknanya. Kalau perkara itu direka, tetapi perkara itu tidak ada suruh, tidak ada
arahan dengan dalil syarak, itulah nama dia bid'ah pada syarak namanya. Pengertian begitu, ambil kat mana, jawab begitu, intaha, selesai al-fatawa al-hadithiyah. Kitab, nama kitab fatwa yang fatwa hubung kait dengan hadis bagi Ibn Hajar al-Haytami, seorang daripada tokoh ulama dalam mazhab kita Syafi'i, ulama mutaakhirin nama dia. Cara kita saya nak sebut sepitah lalu, cara kita kenal ulama kita. Kaedah kita dia begini, di dalam mazhab kita Syafi'i khususnya, pengasas mazhab Imam Syafi'i ialah imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu pengasasnya. Semasa dia hidup, murid-murid beliau rojak kepada beliau tentang hukum syarak. Nak tahu hukum syarak, dengan mana nak tahu daripada hukum syarak daripada Al-Quran dan hadis, tanya Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i menyampaikan hukum syarak, maka pelajar-pelajar dia, anak murid dia, orang semasa dia kembali kepada dia. Imam Syafi'i dia panggil nama marji'iyah, sumber tempat rujukan manusia di masa dia. Sebab tu dipanggil dia imam. Imam, apa imam? Imam maknanya ikutan orang ramai, tempat orang ramai ikut. Khususnya ulama-ulama, orang-orang alim di masa dia, ikut dia, ambil keputusan dia. Kama dia selepas daripada Imam Syafi'i, selepas pada Imam Syafi'i, selepas pada anak murid dia mari siapa banyak ratus tahun, siapa di masa Imam Nawawi di korung yang ke-6, Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi. Imam Rafi'i, dua imam ni dia selidiki apa yang dikata, apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i bercakap ada berapa riwayat, satu-satu masalah berapa riwayat. Dua ni menghimpunkan semua pandangan-pandangan pendapat Imam Syafi'i. Maka bila orang awam, tok-tok guru awam, tok-tok guru hak tak sampai kelas Imam Syafi'i, ulama-ulama yang rendah-rendah hak tak sampai kelas Imam Nawawi, dia tak kembali dah kepada Imam Syafi'i. Dia tak kembali baca tulisan-tulisan Imam Syafi'i. Sebab cukup dengan apa yang dihipung oleh Imam Nawawi dan Rafi'i. Halus, cukup ke semua. Kalau kembali sendiri pun seperti apa yang dicantum, yang dihipung oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Bahkan kadang-kala kita kembali, orang nak kembali pada perkataan Imam Syafi'i itu satu tak jumpa, kalau jumpa kadangnya susah nak faham. Maka cukup dengan Imam Rafi'i dan Nawawi. Digelar Imam Rafi'i dan Nawawi nama Syaikhain, dua guru dalam mazhab Syafi'i. Itu faktor, sebab-sebab bagi orang Syafi'i dia tak, kita belakang ni jauh lagi lah. Kita tak baca kitab Imam Syafi'i sendiri dah. Tak baca dah. Kalau kita baca pun nama dia ulang perkara sama, sama dengan apa yang disampaikan oleh Imam Rafi'i dan Nawawi. Bahkan kita cari tak jumpa ke semua seperti mana yang dicari, yang diselidiki oleh dua imam yang besar ini. Dia selidik habis dengan secara halus. Itu kita patut tahu. Setengah orang yang dia tak faham, dia tak tahu,
Susahlah nak cakap apa tak tahulah. Faham-faham sendirilah, tak payah saya sebut. Kalau saya sebut tu jadi faham macam lain pula. Faham-faham sendiri kata. Jangan bodoh sangat. Kena soreh ke semua. Sebab tu Al-Quran dia tak soreh semua tu. Untuk orang hak cerdik-cerdik, kalau soreh semua jadi nampak bodoh telajak. Apa panggil? Melampau bodoh. Maknanya dia kata kita orang mazhab Syafi'i, kenapa kita tak kembali kepada kitab Syafi'i? Kita orang Syafi'i, kitab Syafi'i ada tulis kitab dia, kenapa kita tak kembali pada dia? Pakai hak Syafi'i teruslah. Ini dia masuk virus sebagaimana dia ajak kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis terus tu lah. Macam tu dah. Kita Al-Quran dah ada, hadis dah ada, kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis lah. Barulah betul. Kita nak ikut Syafi'i, kita janganlah ada hubung kait dengan Nawawi ke, hubung kait dengan Imam Ghazali ke. Kita terus ke Syafi'i lah. Tu cara dia tak faham. Kalau kita nak kembali kepada Imam Syafi'i, sebagaimana kita nak kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis, nisbah dengan kita orang awam. Bukan kita tu kita hak mari menada, hak pegang buku sudah menada, sudah kuliah maghrib letak, bila nak mari hak bulan depan tak tahu duk kat mana kitab, cari-cari tak jumpa, beli yang lain. Bukan kita ini, kita yang ahli ilmu tu, susah lagi nak kembali. Kalau kita hak nak belajar baru nak cari kitab, cari tak jumpa, beli lain, ni tak payahlah ni. Tak payah bincang tajuk kita ini. Itulah cara. Kemudian selepas daripada Imam Rafi'i dengan Nawawi, mari di masa kemudian mutaakhirin yang terakhir, datangnya dua tokoh yang besar dalam mazhab Syafi'i, nama dia Imam Ramli dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Dua ni dia himpun fatwa-fatwa pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang alim-alim dalam mazhab Syafi'i, yang disokong oleh dalil, yang ada dalil, ada hujah syarak. Dua ni jadi mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Tak kembali dah kepada mereka yang sebelumnya. Cukup dengan dua ni. Dua ni himpun ke semua ilmu dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu ulama ke belakang dia rajak kepada Ibnu Hajar dan rajak kepada Imam Ramli. Kita orang Syafi'i. Itu dengan cara ringkasnya. Bukan makna tak boleh kita nak kembali kepada Imam Syafi'i sendiri. Bukan tak boleh kita nak kembali pada hadis Quran sendiri, boleh, tak ada masalah, tak ditutup. Tetapi tak kuasa ataupun rugi saja kalau kita kembali kepada sana sendiri kerana perkara yang sama. Kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis di dalam tajuk membentukkan peribadi, di dalam tajuk fitnah-fitnah, di dalam tajuk kemasyarakatan. Itu kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun bab hukum hakam, kita ambil apa yang sudah diambil kesimpulannya oleh ulama-ulama mujtahidin masing-masing. Itu kita kenal fatwa hadisiyah. Ibnu Hajar ini dia ada dua fatwa yang besar. Orang soal dia jawab. Tajuk berhubung kait dengan fiqh. Nama Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. 4 jilid besar-besar fatwa Ibnu Hajar. Adakah semua soalan kat situ? Itu orang mazhab Syafi'i. Kalau kita nak belajar cara nak tahu jawapan hukum dalam mazhab Syafi'i, bacalah fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra bagi Ibnu Hajar.
Nak ukur kita aku alim tak alim, baca hak tu pun tak apa dah. Nak tahu aku alim ke tak alim, baca hak tu tengok faham ke tak faham. Bukan faham tak faham. Bagi saya kalau kita nak buat ukur semacam hak ni pun tak apa dah, kita nak ukur aku alim tak alim. Kita baca soalan saja, jangan baca jawapan. Lepas tu kita jawab sendiri. Kalau kita jawab, sudah kita jawab, kita tengok jawapan dia ni sama dengan jawapan kita. Itu makna kita alim. Kalau kita jawab sendiri, bila tengok jawapan dia lari jawapan kita, tu kita jahil nama dia. Tu ya. Cuba baca Fatwa Ibn Hajar, kita tengok soalan dia, lepas tu kita jawab sendiri, tengok macam mana. Kemudian kita tengok pula jawapan Ibn Hajar macam mana. Masya Allah. Bila kita tengok jawapan Ibn Hajar, kita baru nampaklah kealiman dia, kepekohan dia, pakeh dia tu sangat-sangat dalam, sangat-sangat tinggi. Kita cuba tengok, kita jawab kita dengan secara sepitah lalu. Kemudian kita baca yang dia halus bila dia jawab, detail satu persatu dia jawab dengan hujah, dengan kaedah cukup. Bagi Imam Ramli ada fatwa bagi Imam Ramli, dan satu lagi bagi Ibn Hajar, soalan dituju kepada dia tajuk hadis, hubung kait dengan hadis. Hadis ni dhaif ke, hadis ni maudhu', macam mana pengertian ini hadis, hubung kait dengan hadis. Dia tulis 2 jilid yang besar, nama Fatwa Al-Hadithiyah. Fatwa hubung kait dengan hadis, ilmu hadis, hubung kait dengan pengertian hadis, nama Fatwa Hadithiyah. Maka di sana, di dalam Fatwa Hadithiyah ada dia bercakap tajuk bid'ah, yang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ini dia nakal di sana. Di antaranya jawapan ini dia nakal di dalam kitab Ibn Hajar Al-Fatawa Al-Hadithiyah, sahifah muka surat 200. Dan segala yang tersebut, azan 2 kali, sembahyang tarawih 20 rakaat, aul masalah pusaka, kata sayyiduna ketika sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabit ia dengan dalil syar'i. Itu sabit dengan dalil syara'. Maka tiada ada ia bid'ah dalalah. Tafriqnya bila dah ada dalil, tak nama bid'ah dalalah. Itu kaedah kita yang selalu saya dok sampaikan. Satu je, duduk kita boleh terima ke tak boleh terima, kita rasa puas hati ke tak puas hati dengan jawapan ini, dengan hujah ini, kat situ saja. Kalau kita rasa berselumba, bahasa petani kata selumba, faham selumba? Selumba ni tak licin. Kalau kita kayu ni, kita tak ketam, tak lama minyak, kita pegang dia ada masuk ke dalam tangan kita lagi, serpihan apa tu, semacam duri-duri dia tu, panggil selumba lagi, tak licin lagi. Cuba kita usaha pelicin dengan secara bentuk soalan tambah. Itu soalan yang sudah siap. Kita tambah lagi lah, rasa selumba kat mana, rasa kesamaran kat mana, cuba tengok. Siapa yang bahasa selumba, siapa yang bahasa tak terang. Tajuk kata bid'ah, Ibn Hajar ni dan Syekh Abdul Qadir begini keputusan dia. Tiap-tiap perkara yang ada dalil syarak tak dinama bid'ah pada syarak. Sama ada dikerja oleh Rasulullah atau tidak dikerja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah nama dia, cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak perkara rasa nak sebut, tapi ke Allahu Akbar, masa kita pun tak banyak. Nak sebut pun susah nak sebut. Bahasa tu rasa berat lidah nak sebut. Walau bagaimanapun, harap Allah bagi fahamlah lebih banyak daripada apa yang saya sebut. Gitulah saya harap.
Dalam hati harap Allah faham lebih banyak lagi apa yang saya sebut. Mana satu daripada ciri kebenaran, ciri ahli sunnah wal jamaah, ataupun perbezaan ahli sunnah wal jamaah dengan firqah-firqah kumpulan yang sesat. Ahli sunnah, firqah ahli sunnah, dia berpegang kepada dalil syarak. Berpegang kepada dalil syarak itulah sunnah namanya. Itu nama sunnah. Itulah nama cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang zaman, kalau kita ni buat anayanlah, kita tak kuasa. Buat kita memang tak kuasa. Lepas saya rasa berat saya nak sebut. Saya nak membuktikan susah. Kalau kita hak ada dalam masjid malam ni boleh nak baca sendiri, boleh saya arah pergi baca sendiri kat situ baru senang. Barulah tak ada selumar sungguhlah. Maka yang hadir pada malam ini dalam majlis ni, kau dah terima apa yang saya sampaikan. Kalau saya dusta pun dustalah. Kalau saya silap pun silaplah. Kita tak boleh nak kembali sendiri. Itu hak jadi problemnya. Bila yang lain pada saya buat anda yang kata mari sampai, bagai lain pula lawan dengan apa yang saya sampai. Oh, aku pun rasa nampak juga. Nampak pula kita. Sebab kita tak ada tempat yang kita nak kembali sendiri. Itu problem yang sebenarnya. Isyarat azan dulu. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah.
ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma rabbana zidna wa tatama wa sallam pada sayyidina Muhammadan wa sallam wa syaraba wa darajatul ba'athu maqama mahmudan ila ya arhamar rahim. Tanda ahli sunnah wal jamaah, perbezaan ahli sunnah wal jamaah sepanjang zaman. Ahli sunnah dia berpegang kepada hujjah dalil syarak. Dia tidak ada kaedah dia dengan kata perkara ini salah, perkara ini kerana tidak dikerja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan. Dan ahli sunnah wal jamaah sepanjang zaman dia berpegang dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang muhkam. Bila dia berhujah dengan dalil yang muhkamat. Dia tinggal hak mutasyabih, hak mutasyabihat dia letak kat belakang, dia ambil mari mengikut apa yang ditunjuk oleh muhkamat. Itu cara ahli sunnah wal jamaah. Adapun ahli sesat, ahlul ahwa, firqah yang sesat, boleh dikatakan sepanjang zaman, semenjak daripada zaman Rasulullah, lagi semenjak pada sahabat sampai ke hari ini, dia berhujah dengan Al-Quran dan Al-Hadis, memakai hujah, memakai dalil yang tak terang yang dinamakan mutasyabihat. Dia pakai hadis-hadis dan ayat-ayat mutasyabihat. Itu punca mereka sesat. Sebab ayat mutasyabihat ni dia mudah macam mana? Mudah mengikut apa yang kita nak kata. Sebab dia boleh belaka macam jalan part lain, kita nak ikut yang mana? Boleh ke semua? Moga dia part lain 8 kau mudah lagi, kalau 10 kau mudah lagi. Jadi kita mudah rasa alim lah, mudah faham lah kitanya. Sebab ayat mutasyabihat dia ihtimal banyak, dia boleh jadi 3, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, senang. Maka orang-orang yang sesat dia guna macam tu lah. Kita kalau kita nak bagi alim, cepat alim, kita bacalah ayat mutasyabihat, ambil hadis mutasyabih, cepat alim kita. Sebab satu, gambarannya kita berdalil dengan Quran dan hadis. Yang kedua, kita ni pandai ambil daripada ayat tu, pandai faham daripada ayat tu gambaran zahirnya. Hakikat kita jahil dengan kitabullah, kita jahil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dia buat mari satu riwayat hubung kait dengan kata orang-orang yang bid'ah dia berhujah, dia berdalil dengan ayat-ayat hadis-hadis mutasyabih. Dia nakal perkataan seorang salaf, dia kata la a'lamu min ashabil ahwa ahadan, aku tidak mengetahui seorang pun daripada ahli-ahli turut hawa nafsu, ahli-ahli kesesatan, ahli mubtadi'ah, ahli mengerja bid'ah, aku tak tahu seorang pun yang ahlul ahwa, ahli sesat, illa wa huwa yujadilu bil mutasyabih, kecuali dia berhujah dengan ayat, dengan hadis mutasyabih. Tiap-tiap orang sesat dia berhujah dengan mutasyabih. Cuba tengok orang yang mengatakan bid'ah kata sayyidina, apa hujah dia? Mana dalil dia? Mana dalil yang kata haram bid'ah kata sayyiduna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hujah dianya kerana tidak dikata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tidak dikerja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak dikerja oleh Rasulullah ini mutasyabihat. Apa mutasyabihat? Banyak perkara luah nak kata haram pun boleh. Sebab perkara haram Rasulullah tak buat. Nak kata harus boleh, bila dia nak ke harus dia tak ini harus. Sebab Rasulullah dia tak ada larang, dia tak buat, maka harus. Mana boleh nak kata harus. Dia berpegang dengan hadis Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah. Tiap-tiap bid'ah dhalalah. Maka ini nama dia mutasyabihat. Tiap-tiap perkara yang direka nama dhalalah. Perkara reka bentuk mana? Banyak perkara reka. Ada kala reka dengan secara hawa nafsu, ada kala reka dengan secara dalil. Banyak perkara reka. Maka dia ikut macam ni, bila tak sayyiduna ni reka tak ada pada masa Rasulullah, bid'ah dhalalah. Itu cara mereka berhujah. Kita boleh fahamlah kalau berhujah dengan kullu bid'atin dhalalah, ialah dia dahlah dhalalah. Dia dahlah ashabul bid'ah. Sebab orang ahli sunnah dia tak berhujah dengan hadis kullu bid'atin dhalalah sahaja. Dia himpun dengan hak muhkamat. Bukan Rasulullah sendiri dia kata hadis yang mutawatir. Siapa ingkar hadis ni sampai kepada peringkat kufur. Ana sayyidun nas, saya ni sayyid pengulu bagi manusia. Ana sayyidu waladi Adam, saya pengulu bagi anak-anak Adam ke semua. Rasulullah sendiri mengaku kata dia sayyid. Kenapa kita tak boleh nak kata sayyid kepada dia? Tentu boleh nak kata sayyid kepada pengulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yahya Allah sifat di dalam Al-Quran dengan kata sayyid. Beberapa dalil daripada Al-Quran dan hadis. Rasulullah bangsakan sayyid kepada dua cucu dia. Boleh panggil sayyid kepada Sayyidina Hasan, kepada Sayyidina Husain. Sayyiduna Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Rasulullah panggil sayyid. Beberapa orang sahabat Rasulullah sifat dengan sayyid. Artinya perkataan sayyid itu boleh kita pakai guna kepada ke atas Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama ahli sunnah dak khilaf kalau di dalam solat yang mana lebih afdal, pakai lafaz sayyid dengan tak pakai sayyid saja. Bukan khilaf tentang bid'ah ke tak bid'ah. Ahli sunnah tak ada bid'ah tak bid'ah. Yang mana lebih afdal? Setengah kata afdal kita mengikut apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah kata afdal kita kata sayyid kerana yang diajar oleh Rasulullah kita beramal dan kita lebih beradab lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna lebih kata sayyidina lah. Bila kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, kita kata tentu. Kita kata ke tak kata? Tentu kata, kita tambah sayyidina saja. Itu lebih afdal dengan sebab kita beradab lagi. Di dalam Al-Quran larang kita sebut nama Rasul, memanggil Rasul dengan sebut nama dia betul-betul. Tak boleh. Kena sebut dengan cara beradab. Allah sendiri dia panggil Rasul dengan cara membesar. Tidak pernah Allah panggil di dalam Al-Quran. Allah tak pernah panggil Nabi dengan kata ya Muhammad. Tak ada. Kalau kita baca dalam Al-Quran tak bertemu ya Muhammad, tak ada. Kalau ya Adam ada, ya Musa ada, Nabi lain Allah panggil nama betul-betul. Nabi kita tak pernah Allah panggil ya Muhammad, tak ada. Bila Allah panggil Nabi, dia panggil ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil.
tu Allah panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri membesarkan Nabi. Memang Nabi lebih. Allah sendiri selawat ke atas Nabi. Cuba kira apa kelas Nabi kita? Allah sendiri selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah kata, dia sendiri selawat, malaikat selawat di atas Nabi. Mung duk kat mana wahai manusia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab tu kamu wahai manusia, Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi, kamu kena selawat ke atas Nabi kamu, wasallimu, dan kena mengucap salam lagi ke atas dia fakmu. Allah dia rakyat dia dengan malaikat selawat saja, dia tak sebut salam. Kita ni Allah suruh sebut salam lagi. Kena Allahumma salli wa sallim, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim, sebut wa sallim lagi kitanya Allah suruh. Itu makna kita ni berpegang kepada dalil yang muhkamat, dalil syara'. Kita tak berpegang dengan hak mutasyabih, hak luah-luah, boleh nak kata begitu, boleh nak kata begini. Kullu bid'atin dhalalah, itu luah lagi, luah, tak boleh nak menentu lagi. Kata perkara bid'ah ni perkara tak dikerja oleh Rasulullah, dak. Rasulullah tak kata perkara tak dikerja oleh aku bid'ah, dak. Dia kata perkara tak dikerja oleh aku tu sesat. Dia kata kullu bid'atin. Definisi bid'ah tu apa dia di sisi Rasulullah? Tak ada kat situ, tak ada. Kita sendiri buat, tu nampak alim kita, bid'ah perkara yang direka ialah dhalalah. Kita buat sendiri dah lah. Kita ambil benda mari letak sendiri dah. Rasulullah dia tak kata benda hak dia tak buat bid'ah, dia tak kata. Benda hak dia tak buat itu sesat, dia tak kata. Cuba kita belajar style ahli sunnah wal jamaah. Tinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu perkara, akan satu perkara. Rasulullah tak kata sayyiduna kepada dia, tak ajar sahabat sayyiduna. Rasulullah dia tidak mengadakan majlis maulid. Katalah banyak perkara yang tidak dikerja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal Rasulullah satu perkara, apa erti? Ini soal. Ini style kita ahli sunnah wal jamaah. Apa erti dia? Cuba tarjamah. Kalau kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, subhanallah, maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah maha agung, Allah maha besar. Rasulullah tak kerja satu perkara, cuba ayat arti apa? Siapa faham? Kaedah dia tak kerja Rasulullah oleh akan satu perkara, tidak ada erti baginya selain daripada Rasulullah tak buat perkara itu. Banyak tu saja erti dia aja. Rasulullah tak kerja perkara tu, erti yang lain tak ada. Nama dia cara ilmu, bentuk ilmu, nama dia tidak ada mafhum baginya. Tu cara berkecil ilmu. Tinggal Rasulullah akan satu perkara, tidak ada mafhum. Tak boleh kita nak ambil pengertian di situ. Tu makna tak ada mafhum. Bagaimana saya selalu angkat contoh, macam saya sekarang dan kita semua tak makan. Semua kita tak ada makan kan ni? Dan yang bercakapnya saya, penonton semua duduk diam, tak bercakap. Apa arti? Boleh kita faham. Kata yang penonton ni tak bercakap, kita boleh faham macam mana? Apa kita nak faham? Tak boleh nak faham. Boleh faham satu, dia tak bercakap saja. Kalau orang faham tambah, orang tu tak betul dah. Oh, dia tu sebab tak bercakap, sebab dia tak faham tu. Sebab dia dengar tak faham, sebab tu dia duduk diam, tengok dia tak bercakap. Tak betul.
Dia tak bercakap, itu kita nak faham dia tak faham, tak boleh. Nak faham kata dia faham, tak boleh. Nak faham kata dia bisu pun tak boleh. Nak faham kata dia sakit, tak boleh. Nak faham kata dia lapar, tak boleh. Nak faham kata dia sangat kenyang pun tak boleh. Tak boleh, tak boleh semua. Sebab tak ada mafhum baginya. Kalau dia bercakap baru ada mafhum. Aku malah bercakap sebab aku lapar. Tu ada. Oh, dia tuduh dia sebab dia lapar. Boleh dah lah, kita boleh faham dah lah sebab ada cakapan dia. Sebab tu bila kita belajar usul fiqh yang jadi dalilnya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak tu jadi dalil syarak. Baru ada mafhum nama dia. Takut tak faham lagi, takut bodoh. Nak contoh hak-hak terang sikit lagi. Saya tak beli kapal. Kapal terbang saya tak ada. Boleh faham tak tu? Boleh faham apa? Saya tak beli kapal, cuba faham tengok. Dengan makna apa? Beli kapal itu salah. Beli kapal itu kalau beli kena tangkap, kena masuk lokap, kena masuk penjara. Kau boleh faham gitu? Tak boleh. Ataupun boleh faham kata balik orang yang sangat fakir, duit tak ada, dengan dalil tengok dia tak beli kapal terbang. Boleh? Tak boleh. Nak baca satu pun tak boleh. Tak faham hak ni lagi sangat bodoh lah. Terang dah tu. Nak rakyat kata tak ada mafhumnya. Tinggal tak kira sama ada Rasulullah atau lain pada Rasulullah. Oleh itu, kalau ada di kalangan orang yang mengaku diri dia alim, kata perkara ini bid'ah dalalah sesat kerana Rasulullah tak kerja, itu dia tak faham. Dia tak faham. Tak faham masalah agama dan tak faham masalah pemahaman, cara pemahaman mafhum, dia tak faham, dia panggil. Allah, kita kalau bercakap gini pun tak boleh nak faham lagi. Dia ada dua lagi. Saya ada piti RM10. Cuba faham tengok. Berarti apa tu? Tak ada lebih daripada 10 ke ada 10 sahaja? Kalau tak faham yang ini, nak pergi faham Quran hadis, jauh susah. Dia panggil bila sebut isim adat nama dia, bila sebut bilangan dia ada dua erti. Ada kala dia panggil isim adat ada mafhum, ada kala isim adat tidak ada mafhum. Bila dia kata, bila tengok di halaman cakapan dia kata aku nak berta duitmu RM20 lah. Dia kata aku tak ada duit, ada RM10 duit aku. Itu kita boleh faham, kata dia ada 10 sahaja. Kalau dia kata seorang tu nak beli barang, barang ni 20, aku ada 10. Ya tak apa, aku ada 10 ambil. Kalau nak kamu nak himpun dengan kamu, kita boleh faham kata dia ada 10 saja ke ataupun tidak. Cakap begitu tak boleh faham. Dia kata aku ada 10, makna 10 tentu dia ada, yang lain dia tak nafi. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Itu mutasyabih lah tu. Mutasyabih. Kalau kita nak hurai ikut kata dia tak ada, dah 10 saja. Itu kita rekod ya dah. Balik dia tak kata. Faham ke tak faham? Terbelajar kaedah cara faham, ajar cerdik di cara faham di dalam agama. Ini yang kita dok kena tipu. Kita tertipu masuk virus bila perkara tidak dikerja oleh Rasulullah, bid'ah dalalah, itu virus yang masuk di dalam kepala orang. Dia pergi faham perkara dengan kaedah itu tak betul. Yang betul yang kita ahli sunnah wal jamaah itu, iaitu perkara yang bila ada dalil bukan bid'ah dalalah. Tinggal Rasulullah tak ada hubungan dengan bid'ah, tak ada hubungan. Nak kata bid'ah satu perkara, kena Rasulullah larang, kena Allah larang, ijma' larang, qiyas larang. Itu baru bid'ah nama dia. Kalau Quran larang, itu bid'ah. Kalau hadis larang, itu bid'ah. Nabi sendiri larang, itu bid'ah. Ijma' larang, bid'ah. Qiyas larang, itu barulah bid'ah. Seperti kita kata bentuk-bentuk judi.
Sama ada pada masa Rasulullah, tak ada pada masa Rasulullah, itu dilarang di dalam Al-Quran. Nama bid'ah lah. Buatlah bentuk judi bagaimana bentuk pun dinama bid'ah dalalah, kerana ada larangannya di dalam kaedah agama, di dalam dalil agama. Satu tajuk yang kita ni kama dia kalau kita nak pergi kepada yang kedua, boleh, nampaknya boleh lagi 10 minit. Kalau ada soalan, kita tengok pada soalan. Tak ada, kita pergi kepada soalan yang kedua. Bab khurafat. Satu tajuk lagi, satu tajuk bid'ah itu selesai, habis. Dia masuk satu bahagian di dalam soal jawab ini, iaitu khurafat. Baca dia khurafat. Bahasa Arab. Kita orang Melayu pun panggil khurafat dah. Tak faham pun, kita pun faham mutasyabih lah. Kalau tahu khurafat mau faham, ya faham apa khurafat ni, khurafat tu lah. Begitu ya, kita panggil mutasyabih. Bukan kita duk faham sangat kita. Kelas kita begitu ya, kelas kita tak faham yang sebenar. Asal khurafat ni di dalam bahasa, buah-buahan yang kita pungut di musim meluruh, di musim kemarau, itu dia panggil khurafat. Dan khurafat di segi bahasa dia panggil cerita-cerita yang sedap tetapi bohong. Tu cerita-cerita bohong tapi sedap dengar, nak dengar. Itu nama dia khurafat. Asal dia di segi bahasa. Cerita-cerita yang sedap dengar, seperti cerita-cerita kisah-kisah yang telah melampau daripada Israiliyat. Dia cerita dia tu sedap-sedap, bombing, gepo bombing, dia lopak naik, turun tak mati, masuklah bombing, naik balik, mari cerita benda dalam bombing. Tu cerita-cerita begitu, nama dia sedap dengar tu, sedap. Tapi cerita tu cerita dibuat-buat saja, yang direka bohong saja. Itu nama khurafah, nama dia. Banyak-banyak nama khurafat. Ini tajuk ni, tajuk khurafat. Pertanyaan: mengaku seorang dengan bahawasanya bersahabat ia dengan jin. Seorang itu dia dakwa kata dia bersaing, berkawan dengan hantu. Ada hantu jadi kawan dia. Dan dengan bahawasanya jin itu dan dengan bahawasanya seorang itu mengkhabarkan oleh jin itu akan perkhabaran yang gaib. Hantu tu royak kepada dia, bagi tahu kepada dia perkara-perkara yang gaib. Besok nak berlaku sekian-sekian. Seorang tu dia kerja perkara sekian-sekian. Hantu mari cerita pada dia. Dia kata dia boleh tahu sebab ada hantu dia. Hantu dia mari cerita. Ni pun hamba ada pengalaman juga tajuk ni. Hamba ada pengalaman berdebat dengan orang hak lagu ni. Saya pernah berdebat dengan orang lagu ni. Ada di sana tok guru dia dia dakwa kata dia alim. Dialah yang alim. Orang tak belajar dengan dia tak sempurna, tak jadi iman kalau orang tak belajar dengan dia. Orang belajar dengan dia saja baru mukmin. Tu di sana ada. Anak murid bagi tuan guru saya jugalah. Kena baik dengan saya pun kena baik. Masa saya belajar tu dia tu sudah beradu dah, dia jadi tok guru dah. Masa saya baru duk belajar lagi. Siapa pengkat dia dakwa begitu. Siapa tak belajar dengan dia, orang tu kafir lagi, masih kufur lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kama dia hukum beberapa hukuman yang salah. Beberapa hukuman yang salah.
Kemudian saya pergilah, betul dia, tanya dia, ambil kat mana, hukum begini ambil kat mana, betul dia, sampai kepada peringkat dia tak terima, sampai pada dia kata saya ni bukan seorang yang pandai, bukan seorang pandai, tak payah nak berdebat dengan dia, tak payah nak betul dia, cukup dengan anak murid dia saja. Dia kata gitu. Satu hari dia bawa anak murid dia pergi ke rumah saya. Anak murid dia ni lah yang bersobat dengan jin, bersobat dengan hantu. Pergi siapa ke rumah saya. Anak murid dia ni boleh royak. Tahun ni bila nak puasa, hari ni puasa, besok nak puasa. Dia tahu dah anak bulan ada tak ada. Bila puasa tahun ni Lailatul Qadar malam mana, dia bagi tahu ke tok guru dia tu, kata Lailatul Qadar malam 23 ke 25. Tok guru dia pakai kerana ada hantu cerita kepada dia. Dia tahu hantu-hantu cerita pada dia. Kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala ni, tak boleh kita berdalil dengan kata alam ini jadi dalil di atas ada Allah. Kita kena berdalil dengan sebelum daripada alam ini lagi. Siapa berdalil dengan alam ini, orang itu tak mada dari ilmu tauhid dia, taklid lagi, kafir lagi. Dia pergilah bawa anak murid dia pergi jumpa dengan saya. Dia pun bicara ada apa, dia tak nak soal sikit nak tanya. Tajuk apa? Tajuknya berdalil dengan alam ini tak sah, tak mada. Kita kena berdalil dengan perkara yang belum daripada ada alam lagi, dia kata, barulah lepas taklid kita. Saya kata, macam mana kalau tak mada Allah sebut di dalam Al-Quran, kata afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Saya kata itu tak ke afalam yanzuru ilal ibili, uta tu makhluk Allah, bumi makhluk Allah, langit tu makhluk, itu Allah suruh berdalil dengan makhluk dia. Dia kata dak, saya ada malaikat mari duk cerita, dia kata. Saya ada malaikat mari duk royak pada saya. Saya kata begini, saya rasa bukan malaikat, hantu saya rasa ni. Saya kata pada dia, hantu bukan malaikat kalau duk cakap dengan awak tu. Hantu bukan malaikat kalau bercakap gitu. Cakap lagi, dia terhalang setuk, tak boleh nak pergi. Dia kata nanti sebentar saya nak tanya hantu. Aku sampai begitu. Asal dia dakwa kata malaikat. Dia kata nanti sebentar saya nak tanya hantu. Dia menengok, dia pejam mata, dia tunduk, dia buka mata tengok saya. Dia kata, hantu bagi tahu pada saya, kata betul hak babo. Dia kata, betul. Selesai satu. Sampai 3 masalah saya berdebat dengan dia. Dia tanya hantu semua, tak tanya malaikat, tak tanya hantu. Sebab tu saya boleh buat berbangga, kata saya pernah berdebat dengan hantu, benang saya. Saya pernah berdebat, hantu mengaku, kata apa yang saya bentang tu betul semua. Hantu mari jawab pada dia, ya betul hak bapa, kata betul hak bapa. 3, 4 masalah saya berdebat dengan dia. Dia tanya hantu semua, nanti dia nak tanya hantu. Asal dia dakwa kata malaikat, bagi tahu. Tu dia pegang dengan hantu. Dia pegang dengan hantu, percaya dengan hantu. Selesai begitulah. Sudah balik. Tapi jadi natijahnya saya kalah jugalah. Bila pergi label kepada orang awam, kata babol itu tak payah berdebat dengan babol, cukup dengan anak murid pun kalah dah. Saya kalah juga hari itu. Saya kalah juga. Saya kata tak ada masalah lah, saya kalah menang saya tak ada penting.
Tak ada penting kepada kalah menang. Pentingnya kepada kebenaran cukup. Saya suka sekalinya saya menang pada hantu. Itulah yang saya suka sekali. Dengan manusia tu tak penting dah. Saya menang kan saya berdebat, hantu mengaku kata yang apa yang saya bawa itu betul. Itu cukup dah. Dia bersobat dengan hantu. Dia bersobat dengan hantu. Tetapi hantu dia mengaku kepada saya. Tu kata kelebihan adalah pada saya. Hantu dia mari cerita. Dia dengar kat telinga dia. Dia dengar kat telinga dia, dia cerita. Dengar kat telinga dia, dia bagi tahu. Seperti penyakit dan ubat, itu satu bahagian daripadanya. Dan seperti nama pencuri dan tempatnya, hantu mari cerita kepada dia. Maka apa hukum yang demikian itu pada syarak di dalam agama? Itu nama khurafat tu. Khurafat sedap dengar, tak itu. Tapi bohongnya. Nanti saya nak tanya kawan saya sebentar. Sedap dengarlah macam tu. Dengar dia cakap, oh ya. Oh sebelah timur. Ya. Sedap lah. Dia panggil tu khurafat nama dia. Jawab, adalah yang demikian itu daripada bagai mengkhabarkan yang ghaib nama dia. Itu masuk di dalam cerita perkara yang tak boleh diketahui, tak ada di hadapan. Bahasa Arab nama kahanah. Kahanah ni bahasa Melayu panggil nujum. Nujum, kata dengan secara nujum dengan tak ada berkaedah ilmu. Kahanah yang diharamkan dia pada syarak. Kaedah bila nujum haram pada syarak, kaedah nujum. Berdosa besar di dalam syarak. Masuk di dalam bagai dosa besar. Masuk di dalam kelah bunuh manusia, masuk di dalam zina, judi, itu grade buat dia, grade dosa besar. Masuk di dalam kabirah. Dan tiada ada para antara mereka yang minta tolong ia pada mengkhabarkan yang gaib itu dengan bintang, atau memukul pasir, atau membaca orak tapak tangan, atau upamanya daripada yang diharamkan pada syarak. Sama tu. Dia tengok bintang. Bila bintang ni naik, akan tumpah darah yang banyak, akan berlaku banjir besar pada tahun ni. Dia pakai ilmu bintang gitu. Dia kata dengan cara dia percaya kepada timbul bintang. Anu. Itu nama dia perkara yang salah sama dengan orang bersobat dengan hantu. Dan antara mereka yang berkata ia dengan dusta akan bahwasanya minta tolong ia dengan sahabatnya jin yang alim. Sama dua tu. Menamakan dia jin yang alim akan dia dengan sayyid. Dia panggil sayyid, atau dengan khadim, dia panggil khodam. Dia panggil khodam, itu salah. Dan memberi waham ia akan manusia dengan bahwasanya bercakap-cakap jin itu akan dia. Dia buat manusia nampak semacam dia ada bercakap dengan satu makhluk. Dia bercakap, kita tak nampak. Dia saja boleh bercakap. Dan mencerita ia jin akan dia akan perkhabaran yang gaib. Sebab apa boleh tidak ada farak? Kerana semuanya bersamaan pada haram dan pada mudarat dan pada menipu orang-orang kebanyakan. Menipu orang ramai. Nama menipu, ilmu menipu. Seperti haram ini segala pekerjaan atas orang yang mengerjakannya, haram juga atas orang Islam datang kepadanya. Kita pergi pun tak boleh. Dia haram, kita pun haram. Kita haram juga. Pergi kerana menanyakan perkhabaran yang gaib itu. Dan haram pula membenarkan dan memberi upah kerananya. Kita pergi, kita percaya dan kita beri upah. Bagi RM10, RM5 nak turun balik, beri RM5. Tak boleh, haram. Haram tu. Panggil sedekah pun tak boleh. Kita nama panggil sedekah tapi hakikat upah dia nama dia. Kita minum arak tapi kita kata tak apalah nak minum air hitam ni, air pahit. Tak jadi arak situlah, haram. Tukar nama saja. Dan wajib atas sekalian muslimin menghilangkan akan ini pekerjaan yang mungkar dan memberi nasihat akan orang-orang awam supaya jangan tertipu mereka itu
dengan orang yang mengkhabarkan yang gaib itu. Jangan orang kampung, orang ramai kena tipu. Kerana tiada ada yang mengetahui segala yang gaib melainkan Allah Ta'ala. Allah saja mengetahui semua perkara yang gaib. Dan barang siapa mengaku dengan bahawasanya ia mengetahui akan segala yang gaib, maka adalah ia kafir. Orang itu kufur. Wal'iyadha billah. Kerana mengetahui sekalian yang gaib itu sifat yang tertentu ia dengan Allah Ta'ala. Allah saja mengetahui dengan semua perkara yang gaib. Melainkan seorang itu diberitahui oleh Allah sebahagian daripada perkara yang gaib. Itu tak apa boleh. Maka tidak ada yang diberitahui oleh Allah akan mengetahui perkara gaib melainkan Nabi dia dan Rasul-Rasul dia. Itu yang Allah bagi tahu. Malaikat-malaikat dia, kita manusia biasa, Allah tak bagi tahu perkara yang gaib. Melainkannya Allah bagi tahu, dia ajar kita ilmu sunnah dia, ilmu kebiasaan yang dia buat. Itu dia ajar kita. Misalnya kita ambil beras, masuk dalam periuk, kita masuk air, letak di atas dapur, pasang api. Kita tahu, kita boleh cerita, kata 15 minit sebentar lagi jadi nasi. Tahu benda gaib ada? Tak jadi lagi tu. Syirik kata syirik, kufur tak kufur tu? Kita tahu benda gaib tu tak jadi lagi. Tak tahu nak jadi ke tak jadi. Jawabnya itu tidak syirik. Itu tak dinama masuk di dalam mengetahui perkara yang gaib. Kerana apa? Kerana kita kata bina di atas sunnatullah. Biasa dah, setiap hari dah kita dah letak begitu, 15 minit jadi nasi lah beras itu, 20 minit jadi nasi lah beras itu. Itulah ilmu sains yang dia kata pagi besok nak hujan berapa puluh persen, 50% di kawasan yang tertentu. Itu bina, bukan bina di atas mengetahui perkara gaib, bina di atas sunnatullah. Pohon hujan, awan tu tinggi daripada bumi berapa kilometer, dan bila berat dia, perhipung dia tu berapa beratan dia, boleh tahu ada berapa jam lagi dia nak jadi air turun. Itu bina di atas kajian adat, nama dia adat, ataupun dipanggil adat ni di dalam Al-Quran dia panggil sunnatullah namanya. Bina di atas sunnatullah, tak dipanggil nujum, tak dikatakan kahanah, tak dikatakan tahu perkara yang gaib. Wallahu a'lam. Nampaknya cukup kita. Pertanyaan datang setengah orang-orang awam pada ketika menghendaki ia akan berkahwin. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.